أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sedang jamaah yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan duduknya kita pada tengah hari ini, pada hari Sayyidul Ayyam, penghulu segala hari, maka carilah kurniaan Allah yang begitu banyak untuk bekalan kita pada yaumul akhirah. Allah Subhanahu wa taala nyatakan dalam Al-Quranul Karim, wa bataghi fima ataka Allahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Allah mengingatkan kepada kita, carilah kurniaan Allah pada yaumul akhirah, iaitu ganjaran-ganjaran kebajikan yang begitu banyak Allah sediakan sebagai bekalan untuk kita mengutip, kita membawa bagi kegunaan pada yaumul akhirah. Tapi kata Allah, wala tansa nasibaka minad dunya, jangan lupa dalam kita mengejar mencari sesuatu kurniaan Allah, kebajikan-kebajikan yang Allah sediakan, ganjaran pahala yang begitu banyak. Wala tansa nasibaka minad dunya, jangan lupa ada bahagian-bahagian kita di dunia yang jangan kita lepaskan. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada tengah hari ini sementara menunggu masuknya waktu solat fardu Jumaat, maka saya mengingatkan diri saya dan kepada seluruh jamaah yang hadir, pertamanya jangan lupa untuk niat iktikaf. Yang kedua, jangan lupa untuk menunaikan salat sunat tahiyatul masjid. Dan kita manfaatkan waktu ini dengan kita mengambil beberapa pengiktibaran, ibrah, pengajaran daripada apa yang berlaku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bila mana kita berada di dalam bulan Rajab. Sudah pastilah kita tak akan lupa peristiwa Isra wal Mi'raj. Satu peristiwa yang sangat besar yang berlaku ke atas junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sememangnya bila berlaku sesuatu kepada baginda Nabi, maka pastinya ia sebagai satu perkara yang harus diambil sebagai suri teladan dalam kehidupan kita sebagai umatnya untuk mencari redha Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa Isra wal Mi'raj ini, tuan-tuan, berlaku kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mana baginda Nabi berada dalam suasana yang sangat sedih. Sedih di atas kematian isteri yang tersayang, iaitu Sayyidatina Khadijah, istrinya yang banyak menyokong dakwah, isteri yang banyak memberi motivasi kepada baginda Nabi, isteri yang banyak membantu dari segi keuangan dalam meneruskan gerak kerja dakwah baginda. Isteri itu akhirnya dijemput pulang menemui kematian, maka Nabi berada dalam keadaan yang sangat sedih, seolah-olah patah sayap dalam menyampaikan risalah dakwah. Tidak lama kemudian juga Nabi kehilangan lagi insan yang tersayang, iaitu Abu Talib, bapa saudara Nabi, yang menjaga, memelihara baginda Nabi daripada kecil. Biarpun agamanya tidak sama, tetapi dalam meneruskan usaha dakwah yang dibawa oleh baginda Nabi, tidak ada siapa pemuka-pemuka Quraisy, pembesar-pembesar musyrikin yang ada berani untuk menyentuh tubuh Nabi, kerana sentiasa dijaga oleh bapa saudaranya, iaitu Abu Talib. Tetapi dengan pemergian, kematian Abu Talib, maka Nabi berada dalam keadaan yang sangat sepi. Sebab itu ketika mana Abu Talib
berada di penghujung kehidupan, ketika mana Abu Talib berada dalam keadaan nazak, baginda Nabi berada di sebelahnya dengan menyatakan kepada bapa saudaranya, wahai pamanku, wahai bapa saudaraku, masuklah kamu ke dalam Islam. Kerana apa? Aslam taslim, Islam itu selamat. Bila mana kamu memeluk agama Islam, maka aku akan membela kamu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi sayangnya, kerana ketika itu juga ada bersama di sana iaitu Abu Jahal, Abu Lahab, maka mereka ini juga menekan supaya Abu Talib tidak meninggalkan agama nenek moyang mereka. Akhirnya Abu Talib tidak sempat memeluk agama Islam. Maka kehilangan Abu Talib ini seolah-olah kehilangan salah seorang daripada orang yang banyak memberi sokongan dakwah kepada baginda Nabi. Jadi Nabi berada dalam kesedihan. Bertambah sedih lagi apabila baginda Nabi SAW menyampaikan risalah dakwah di bumi Taif. Lalu Nabi dikecam, Nabi dilontar dengan batu sehingga berdarah dahinya, luka pada tubuhnya. Bukan kali pertama baginda Nabi menghadapi keadaan sedemikian. Kalau kita lihat, Nabi juga pernah luka berdarah ketika mana baginda Nabi mengikuti di dalam peperangan Uhud. Tetapi lukanya baginda Nabi di dalam dakwah ketika mana ditolak oleh penduduk-penduduk Taif, maka ini merupakan satu luka dan kedukaan yang sangat parah pada diri baginda Nabi. Nabi rasa sedih. Kerana apa? Kerana penduduk-penduduk Taif menolak dakwah Nabi. Dan ketika mana darah mengalir pada tubuh baginda Nabi SAW, maka datangnya malaikat menyatakan kepada Nabi, wahai Muhammad, andai kata darah yang ada pada tubuhmu itu mengalir sehingga mencecah bumi, maka kami akan ratakan tanah Taif. Nak tunjukkan bahawa malaikat sangat marah apabila melihat baginda Nabi luka ketika mana menyampaikan dakwah dan ditolak dakwahnya. Tetapi Nabi tidak pernah menggunakan kekerasan. Nabi tidak mengizinkan malaikat untuk meratakan bumi Taif di atas apa yang berlaku pada dirinya. Sebaliknya dia mengharapkan mereka akan diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah akhlak baginda Nabi yang patut dicontohi oleh kita. Tak kira kita itu siapa, sama ada orang biasa, pendakwah, dia rakyat biasa, pemimpin negara ataupun raja-raja. Dan apabila Nabi berada dalam kesedihan, 3 peristiwa yang menyedihkan inilah, maka pada tahun itulah maka Allah Subhanahu wa ta'ala mendatangkan malaikat Jibril alaihi salam untuk menjemput baginda Nabi, dibawa di dalam perjalanan Isra wal Mi'raj yang telah pun disebut di dalam Al-Quranul Karim. Allah nyatakan di sana, subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Sadaqallahul azim. Sebab itu para ulama menyebutkan bahawa siapa yang engkar, siapa yang menafikan peristiwa Isra wal Mi'raj itu, hukumnya adalah kafir. Siapa yang menafikan, dia kata ni peristiwa Isra wal Mi'raj ni cerita menipu, cerita dongeng ni, cerita karut tak masuk akal, maka hukumnya menjadi kafir. Kenapa menjadi kafir? Kerana peristiwa ini dinukilkan, difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quranul Karim. Bila kita menafikan peristiwa Isra wal Mi'raj, bermaksud kita menafikan salah satu daripada ayat-ayat suci Al-Quranul Karim, maka boleh menjadi kafir. Dan ramai yang menafikan itu kerana apa? Kerana mereka menganggap peristiwa Isra wal Mi'raj ini tidak logik pada akal dan minda mereka. Memanglah tuan-tuan, kalau
kita melihat dari segi logik tak masuk akal. Tetapi telah banyak kali kita nyatakan bahawa tak semua perkara yang melibatkan agama itu mestilah ianya bertepatan dengan akal dan minda. Selalu saya katakan contoh, kalau hari raya sepatutnya kita sembelih dan kita makan kucing. Kerana kucing sangat bersih tuan-tuan. Makan friskis, tidur atas katil kadang-kadang dengan kita. Kita ada ingat yang tidur sebelah kita, isteri rasa panas badan. Tengok sebelah kucing yang tidur dengan kita, bersih dia. Sebab tu isteri, keluarga benarkan dia masuk dalam rumah sampai naik tidur atas katil dengan kita. Ayam makan najis, makan cacing. Tapi bila hari raya yang kita sembelih, kenapa tak disembelih kucing yang bersih untuk dimakan? Kenapa sembelih ayam? Sebab hukumnya iaitu tidak dibenarkan kita makan kucing, tetapi dihalalkan kita makan ayam. Nak tunjukkan ada benda yang tidak mengikut akal, tetapi hukum harus diutamakan. Dalam peristiwa Isra' wal Mi'raj ini, kalau kita melihat dari segi hukum logik akal, memang tak logik. Baginda Nabi SAW dibawa daripada Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa. Sampai di Masjidil Aqsa tak habis di situ, dibawa naik lagi sampai ke Baitul Ma'mur. Sampai di Baitul Ma'mur, Nabi melakukan ibadah di sana, maka Nabi naik pula sampai ke Sidratul Muntaha bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Balik semula ke bumi Mekah sebelum waktu subuh. Pergi pada waktu tengah malam, balik sebelum subuh. Tak logik. Kalau kita yang pernah pergi umrah, kita pernah pergi dalam perjalanan ziarah sampai ke Palestin, kita tahu jarak Mekah ke Palestin itu berapa punya jauh. Takkan sampai dalam waktu begitu. Logik akal kata tidak logik. Tetapi kalau kita percaya kepada Al-Quranul Karim, beriman kepada Alkitab, dan beriman kepada Allah dan para malaikat, Allah Subhanahu wa taala nyatakan dalam Al-Quranul Karim, Subhanalladzi asra bi'abdi. Maha suci Allah. Tengok tuan-tuan, Allah mulakan ayat itu dengan maha suci. Sebab Allah tak seperti mana manusia. Maha sucinya Allah, dia tidak kira walaupun hamba-hamba dia kau taat atau tidak kepada aku, kau beriman atau tidak kepada aku, dari segi hukumnya setiap makhluk itu aku sediakan rezeki untuk mereka. Kau tak jadi orang Islam, aku beri rezeki. Kau jadi orang Islam, aku berikan rezeki. Kau jadi orang Islam yang beriman, aku berikan rezeki. Kau jadi orang Islam yang hanya Islam pada kad pengenalan, tetapi tidak Islam pada amalan, tetap aku berikan rezeki. Maha suci Allah. Allah sebut di sana, Subhanalladzi asra bi'abdi, yang memperjalankan. Siapa? Abdi, iaitu hambanya, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah sebut di sana yang memperjalankan, maksudnya Nabi Muhammad bukan dia pergi sendiri, tetapi dia diperjalankan, dia dibawa. Kalau pergi sendiri memanglah kita rasa tak logik, tapi oleh kerana dibawa. Yang bawa itu siapa? Malaikat Jibril alaihi salam. Menaiki apa? Bukannya naik orang katakan kereta Ferrari, Porsche, Lamborghini, naik jet Concorde. Tidak, naik burak. Burak ini disebut dalam hadis Nabi SAW, selangkah ia pergi sejauh mata memandang. Cari tengok Ferrari mana, Lamborghini mana, yang sekali tekan minyak hilang tak nampak rupa. Boeing 747 tekan minyak dia naik. Orang yang berada di orang katakan terminal masih lagi boleh babai, walaupun tak nampak orang di dalamnya, tapi dari segi kapal terbangnya masih nampak. Tapi burak sejauh mata memandang, tak nampak sekali dia melangkah. Tetapi kita nak sebutkan, bila disebutkan di sana Subhanalladzi asra bi'abdi, memperjalankan hamba.
Contoh selalu saya sebut, tak tahulah di sini saya pernah sebut atau tidak, mungkin tidak kot. Saya katakan tuan-tuan, seekor semut yang berada di Adenium ini, dari segi logiknya tuan-tuan, kalau dia nak pergi ke KLCC, bukan jauh pun KLCC kat Kuala Lumpur je pun, pergi patah balik dalam tempoh orang katakan berapa jam, tak logik akal. Tak logik akal seekor semut yang kecil itu nak pergi ke KLCC, nak tengok panorama malam di KLCC, patah balik dalam tempoh yang sekejap. Tak logik akal. Tetapi semut yang kecil yang berada di bumi Adenium ini tuan-tuan, ada dekat pokok luar sana, tuan-tuan pergi menyanda, semut tu melata masuk dalam poket baju. Kawan datang jumpa kita, jom kita pergi ke LCC, saja nak ronda-ronda nak tengok. Dia orang kata makan chicken chop sana bagus. Kita pun jom naik kereta pergi. Semut ada dalam poket baju kita. Sampai malam kita tengok di sana Kuala Lumpur, tengok ke LCC, semut tu keluar tengok sama. Berhenti makan, semut duduk dekat kita lagi, kita duduk makan, semut tak makan. Lepas tu balik semua. Balik semula ke Adenium. Bila balik semula, semut tadi lompat terjun turun, naik semula pokok. Dia jumpa kawan-kawan dia sesemut, geng-geng semut dia. Dia kata, kau tahu tak, tadi aku baru pergi ke KLCC. Hebat menara KLCC. Panorama malamnya hebat. Kawan-kawan seangkatan semut kata, gila kan? Kau ingat dekat daripada Adenium ni nak pergi ke sana. Silap-silap hari bulan baru sampai kat highway, kena langgar dia kereta. Terpenyet mati dah. Ni kau kata kau pergi tengok patah balik lagi. Memang dari segi logiknya kalau semut itu berjalan sendiri ke KLCC memang tak logik. Tetapi diperjalankan oleh kita kerana dia masuk dalam poket baju. Itu baru nak pergi KLCC. Sedangkan Nabi Muhammad SAW dibimbing oleh malaikat Jibril alaihissalam, naik kenderaan burak, dibawa pergi oleh Allah Subhanahu wa taala atas perintah. Subhanalladzi asra bi'amdi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa, dibawa pada waktu malam. Kenapa bawa waktu malam, tak dibawa waktu siang? Nabi gayat ke? Bukan. Setiap ayat suci Al-Quran itu ada makna yang tersirat, ada makna yang tersurat. Bila Allah sebut lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa, nak gambarkan kepada kita bahawa sesibuk mana urusan dunia yang kita hadapi ini, jangan sampai kita melewati sehingga kita tak mempedulikan urusan-urusan agama. Malam Allah bawa Nabi daripada Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa. Masjidil Haram pergi ke Masjidil Aqsa. Masjid ni lambang apa? Syiar Islam, syiar ibadah. Bila nak tunjukkan bahawa Nabi dibawa pada waktu malam. Jadi sesibuk mana pun kita tuan-tuan, cari kerja jangan sampai malam pukul 11, pukul 12 tu pejabat tak balik lagi. Sampai langsung tak beribadah, tak beri ruang untuk beribadah. Lain-lain yang jenis kerja shift tu. Tapi yang kerja shift kata, oh saya nak shift malam. Sebab ustaz kata beribadah, dah lah tengok waktu lah, tengok kerja lah juga. Nak tunjukkan bahawa jangan sampai kita sibuk mengabaikan ibadah kita. Maka Allah bawa Nabi dengan malaikat Jibril alaihissalam menaiki burak tadi dari masjid ke masjid, nak gambarkan waktu malam, peruntukkanlah sedikit ruang waktu untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita baca dalam hadis sahih, dalam cerita-cerita Isra wal Mi'raj ni pun tuan-tuan, satu perkara yang tuan-tuan kena ingat, banyak cerita-cerita Nabi tengok itu, Nabi tengok ini, dia banyak Nabi jumpa itu, Nabi jumpa ini. Itu pun tuan-tuan kena berhati-hati kerana ada juga cerita-cerita tentang peristiwa Isra wal Mi'raj ini yang telah diisraeliatkan, telah bercampur. Ada setengah hadisnya itu bukanlah hadis yang sahih. Sebab itu kena jaga-jaga jugalah dalam perkara ini. Dalam hadis sahih yang disebutkan, satu hadis yang diriwayatkan daripada Ibnu Abbas,
Apa kata Ibn Abbas? Nabi balik daripada peristiwa Isra' wal Mi'raj itu, Nabi sampai semula di bumi Mekah sebelum waktu subuh. Nak tunjukkan cepat Nabi pergi itu. Sebelum subuh Nabi dah sampai di Mekah. Duduk Nabi. Kata Ibn Abbas, Nabi nyatakan, aku berada dalam keadaan yang tertekan. Stres, kalau bahasa kita hari ini stres. Tertekan. Kenapa tertekan? Sebab sesuatu benda yang berlaku kepada diri kita ni manusia biasa. Kita dapat benda itu, nak sampaikan kepada orang atau tidak, terpulang. Kadang-kadang isteri pun kita tak cerita, tak berdosa pun. Tetapi oleh kerana Nabi dan Rasul ini apabila dia menerima sesuatu bukan untuk dirinya sahaja, maka dia kena sampaikan kepada orang lain. Maka bila berlakunya peristiwa Isra' wal Mi'raj, benda yang berlaku kepada Nabi, maka Nabi kena sampaikan kepada orang lain kerana dia akan menjadi sebahagian daripada dakwah. Ini yang Nabi berada dalam keadaan tertekan. Macam mana baginda Nabi memikirkan, aku nak sampaikan kepada orang, sedangkan benda ini orang akan melihat satu benda yang tak logik. Tetapi mau tidak mau, aku kena sampaikan. Sebab Nabi itu tuan-tuan, siddiq, amanah, tabligh, fadl. Nabi ini seorang yang benar, dia tak akan menipu di dalam penyampaian dia. Siddiqnya. Amanah, Nabi tak akan sembunyikan apa-apa. Yang sampai kepada dia, dia kena amanah. Tabligh, dia akan menyampaikan kepada orang. Tak kira lah orang terima atau tidak, dia akan menyampaikan. Fatanah, bijaksananya Nabi. Dalam keadaan dia duduk memikirkan macam mana aku nak sampaikan kepada orang, tiba-tiba ketika itu datangnya Abu Jahal. Ini sebelum subuh Abu Jahal datang. Dia tengok Nabi duduk menung. Hai Muhammad, aku tengok kau ni macam ada benda yang kau cuba nak cerita ni, ada benda baru ni. Nabi kata, ya, memang betul. Tengok tuan-tuan, orang yang mula-mula main jumpa siapa? Abu Jahal. Sebelum subuh Abu Jahal dah datang. Jadi kalau ada orang sekitar Adenium ni yang duduk sini, azan subuh dah azan, tak bangun lagi, teruk dia daripada Abu Jahal. Sekian dimaklumkan, nak dipahamkan begitulah. Abu Jahal pun bangun awal. Tuan-tuan pergi tengok kat pasar-pasar borong, tuan-tuan pergi tengok kat pasar-pasar biasa. Siapa yang awal kat pasar? Yang bukan Islam. Patut kita orang Islam dah bangun awal sebab kita nak sembahyang subuh lagi. Ini dah kadang-kadang kita lewat pada orang lain. Abu Jahal bangun awal. Lalu bila Abu Jahal kata, ada benda aku tengok macam kau nak sampai Nabi, kata dia, memang ada. Cuba kau ceritakan apa benda yang berlaku. Lalu kata baginda Nabi SAW, aku malam tadi dibawa dalam satu perjalanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibawanya aku oleh Jibril, malaikat bawa aku. Dia kata bawa pergi mana? Bawa pergi ke Baitul Muqaddis di Palestin, Masjidil Aqsa. Hai, kamu pergi malam tadi, sekarang dah balik? Ya. Sebab Nabi kan tak menipu. Lalu Abu Jahal kata, hai, cerita ni menarik ni wahai Muhammad. Menarik, dia puji Nabi Muhammad. Tapi pujiannya itu hanya sekadar, orang kata puji untuk menarik perhatian, untuk memalukan Nabi pada masa yang lain. Lalu kata Abu Jahal, nak tak kalau aku panggil orang ramai-ramai, kumpul ramai-ramai, kamu cerita sekali lagi. Ni cerita ni bagus. Dia kata bagus. Tapi pada diri dia sebenarnya dia nak memperlekeh dan nak menghina Nabi di khalayak ramai, mengatakan Nabi adalah orang gila. Yang bercakap ini siapa? Abu Jahal. Nabi kenal tak Abu Jahal? Kenal. Bila mana Abu Jahal kata bagus, Nabi percaya ke? Dikenal siapa Abu Jahal. Tetapi oleh kerana Abu Jahal ni, dia pengaruh dia tu hebat. Dia boleh kumpulkan orang ramai-ramai. Lalu Nabi kata, ya, aku setuju. Kumpulkan orang ramai-ramai, nak tak kamu ceritakan sekali lagi, kata Abu Jahal. Nabi kata, ya, aku bersetuju. Nabi setuju. Kenapa? Di sini fatanahnya Nabi, bijaksananya Nabi.
Nabi tak perlu nak pergi panggil orang ramai-ramai. Kalau dia panggil, mari aku nak cerita. Berapa kerat manusia yang akan hadir mendengar cerita baginda. Tetapi bila yang panggil itu Abu Jahal, pemuka Quraisy yang mempunyai pengaruh dalam masyarakat jahiliah ini, sudah pasti ramai akan datang. Jadi Nabi tak perlu menggunakan masa yang terlalu lama untuk mengumpulkan orang, menyampaikan soal menerima ataupun tidak bukan urusan manusia, tetapi itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Di situ bijaksananya Nabi, fatonahnya Nabi. Ni kadang-kadang orang kata, Allah, kenapa Nabi kita ni seorang yang ummi, yang tak tahu membaca, tak tahu menulis. Sebab tu kena faham, baca balik sejarah Nabi, ya. Baru kita tahu bagaimana Nabi SAW, ya. Sebab ada benda-benda yang Allah cuba nak bagi kita faham. Baik dipendekkan, masa tak panjang kita. Dan tuan-tuan itu selalulah dengan ceramah Isra wal Mi'raj ni. Nak sebutkan ketika mana masyarakat berkumpul itu, lalu disuruh Nabi cerita balik, Muhammad, kau cerita balik apa yang kau cerita ke aku tadi ni, bagi dia orang dia dengar. Nabi pun ceritalah, malam tadi aku dibawa oleh malaikat pergi ke Baitul Maqdis, pergi ke Masjidil Aqsa, kemudian bawa naik ke semua. Maka mereka ni bertepuk tangan sebahagian dari itu disebut dalam hadis diriwayatkan Ibnu Abbas. Mereka ni bertepuk tangan, tapi bertepuk tangan itu bukan gembira, kagum. Sebaliknya mereka bertepuk tangan itu kerana mereka olok-olokkan, mereka mengejek baginda Nabi. Maka sahlah mereka kata Muhammad memang seorang yang gila. Dalam ramai-ramai yang ada itu juga tuan-tuan, terdapat juga beberapa kalangan di situ adalah golongan-golongan ahli perniagaan. Ahli perniagaan ni mereka selalu pergi ke Syam, mereka pergi berniaga sampailah mereka pernah pergi berniaga di bumi Palestin, di Baitul Maqdis, dan mereka pernah masuk di dalam Masjidil Aqsa. Lalu kata mereka, wahai Muhammad, kalau benar kamu kata malam tadi kamu dibawa pergi ke Masjidil Aqsa, kamu ceritakan kepada kami tentang bagaimana Masjidil Aqsa. Nabi cerita bagaimana bentuknya, bagaimana keadaannya, tangganya, semua dicerita. Mereka tanya lagi lebih detail, mereka tanya supaya lebih spesifik lagi Nabi cerita. Mereka nak tengok betul atau tidak. Kata baginda Nabi, ketika mana mereka bertanya kepada aku lebih terperinci, lebih orang katakan lebih detail ketika itu, maka aku sudah mula kabur. Aku sudah mula tak berapa nak dapat nak membayangkan ketika ialah sekali pergi, mana nak ingat. Tapi ketika itu kata Nabi, tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala mendatangkan di hadapan mata aku. Di hadapan mata aku Masjidil Aqsa itu berada di hadapan mata aku, seolah ada skrin ada di hadapan mata. Mereka bertanya, aku menjawab satu persatu berdasarkan yang ada di hadapan mata aku. Akhirnya kata mereka, wahai Muhammad, wallahi benarlah apa yang kamu sebut. Kita lihat bagaimana Abu Jahal mengumpulkan masyarakat supaya mengejek, memperolok-olokkan baginda Nabi, supaya ramai-ramai pakat mengatakan Muhammad seorang yang gila. Tetapi sehebat mana manusia merancang, tuan-tuan, wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin. Allah lebih hebat perancangannya. Maka sebahagian daripada mereka itu ada yang beriman di atas apa yang Nabi cerita. Ada di kalangan mereka ni lari pergi berjumpa dengan Sayyidina Abu Bakar, sebab Sayyidina Abu Bakar ini orang yang rapat dengan Nabi. Mereka katakan kepada Sayyidina Abu Bakar, wahai Abu Bakar, kau tahu tak Muhammad bawa cerita pelik malam tadi. Dia kata malaikat datang bawa dia daripada Masjidil Haram pergi Masjidil Aqsa, naik pula turun balik dalam masa yang sangat singkat. Tak masuk logik akal ni. Kamu ni kawan baik, macam mana kamu boleh berkawan dengan orang yang tak siuman macam? Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Bukan setakat itu yang diucapkan oleh Muhammad, tetapi kalaulah lebih daripada itu pun yang diucapkan oleh orang yang namanya Muhammad bin Abdullah ini, aku tetap akan membenarkan ucapan. Sebab itulah sejak itu Sayyidina Abu Bakar mendapat gelaran As-Siddiq, kerana dia tidak pernah ragu dengan apa yang didatangkan oleh Allah kepada baginda Nabi SAW.
Kita hari ini tuan-tuan kadang-kadang nama sidik, nama syukri macam saya, tapi kadang-kadang tak berhenti nak bersyukur kepada Allah. Sedih. Jadi dalam peristiwa ni tuan-tuan banyaklah, saya tak mau cerita banyak benda sebab kita nak dalam awal ada beberapa pengumuman yang nak disampaikan nanti. Saya nak sebutkan tuan-tuan dalam peristiwa ni Nabi naik terima solat. Semua orang tahu tuan-tuan, tahu belaka dah. Peristiwa Isra wal Mi'raj ini nak cerita tentang pertama tentang solat. Nabi naik dapat solat secara direct kepada Allah. Yang kedua dalam peristiwa Isra wal Mi'raj ini tuan-tuan, Allah nak tunjukkan nilai keimanan setiap orang. Kamu boleh terima ataupun tidak, ini benda yang gaib. Sebab tu ayat yang menyebut tentang ini Allah sebut subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hingga akhir ayat. Ayat ini ayat tentang Isra wal Mi'raj, ayat yang nak melihat keimanan. Tapi dalam Al-Quran ayat ini tak diletak awal surah. Diletaknya awal surah itu apa? Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin, supaya kita faham surah Fatihah. Faham surah Fatihah, kenallah diri kita siapa? Hamba. Kenallah Allah maliki yaumiddin, Tuhan yang memiliki hari pembalasan. Apa yang patut kita minta? Ihdinas siratal mustaqim. Minta Allah tunjuk kita jalan yang lurus supaya selamat di akhirat. Bila kenal siapa kita, kenal siapa Allah, masuk surah yang kedua. Surah apa? Surah Al-Isra kan? Tidak, bukan ayat subhanalladzi. Alif lam mim. Alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Zalikal kitab. Kitab ini kitab apa? Kitab yang ada pada semua orang Islam, Al-Quran. Zalikal kitab la raiba fi. Tidak boleh ada syak wasangka, tidak boleh ada ragu-ragu. Kalau kamu masih syak dengan apa yang ada dalam kitab ini, tak payah nak cerita tentang Isra wal Mi'raj, tak payah cerita tentang iman, tak payah ceritalah tentang Dajjal, tak payah cerita tentang Nabi Isa AS. Semua benda ni kita tak nampak sebab kita ragu. Tapi kalau kita tidak ragu, baru boleh cerita yang seterusnya. Apa dia? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang yang beriman, dia juga kena beriman dengan benda yang gaib, termasuk peristiwa Isra wal Mi'raj. Siapa pernah lihat peristiwa ini? Tak pernah lihat. Hari ini kita hidup di zaman ini, kita tidak pernah melihat. Hidup di zaman baginda Nabi pun kita tak akan pernah melihat. Sebab Nabi seorang diri yang dibawa, tetapi wajib beriman. Jadi sebab itu tuan-tuan, dalam bab Isra wal Mi'raj ni kena jaga betul-betul tuan-tuan, supaya jangan kita tersilap, ya, langkah, ya. Ada benda-benda yang kita kena baca, kita dengar, dan bukan setakat dengar, tetapi tolong bawa dalam kehidupan seharian kita agar kita tidak tersandung dengan kesilapan-kesilapan yang didatangkan kepada kita di penghujung kehidupan dengan berbagai-bagai fitnah. Fitnah sangat banyak tuan-tuan. Hari ini kita, ya, yang mana Nabi dapat 50 solat, akhirnya tinggal 5. 5 tu Allah kata ganjaran pahalanya sama. Tapi kita hari ini tuan-tuan, yang 5 tu pun kita gagal nak laksanakan. Itu bagi yang diberi ruang. Yang nak solat pun hari ini kadang-kadang kita masih lagi ada berbagai-bagai benda yang menghadang kita. Antaranya hari ini tuan-tuan nak semayang, nak kena ada booster ni semayang Jumaat. Ya, nak ada booster, tak ada booster, tak boleh. Ya, tapi kalau tuan-tuan pergi pengawayang, okey lah. Ya. Sebab tu dia hamba Allah tadi telefon saya, Ustaz, saya tak ada booster, macam mana Ustaz? Cubalah pergi kalau boleh dapat. Kalau tak dapat, telefon Khairina Multi ke, telefon Majlis Agama Islam ke, tak apalah. Waktu ni boleh kerana tak ada kisah Jumaat, saya pergi kat dangdut lah kot. Ya. Sebab dangdut tak perlukan booster. Ya. Sebab tu dalam konteks ini orang agama kena pandai bertindak. Yang jadi nazir masjid, surau, pengurusi jawatan kuasa tak menjalankan apa yang diamanahkan akan kena tindakan. Tapi kita ni tak faham, pergi nak marah, nak educate. Apa ni sebanyak sembahyang pun. Kerana hampa berani sangat tu bising-bising. Berisinglah Jabatan Agama Islam. Saya dalam kuliah saya sebantai kau-kau. Ini lu ikut juga ni. Dalam kuliah ni Jabatan Agama Islam. Saya duduk di Jabatan Agama Islam, kita tahulah
Duli tuanku hanya bercerita, bukan dia faham. Yang kena bagi dia faham siapa? Pengarah Jabatan Agama Islam, mufti, qadi. Ini yang kena bagi nasihat. Hampa tak bagi nasihat, yang bawah ni pening kepala, tuan nak jawab. Tu kadang-kadang kesian orang bawah. Kita tak jawab, kita bagi masuk, ada orang yang pergi report. Yang tak ada booster boleh masuk tuan, masjid dia orang. Dah kita kena pula. Bila tak bagi masuk, dia kata inilah dia ni semua ni ejen-ejen dajjal lah semua. Masya Allah. Jadi sebab tu dalam konteks ni tuan kena hati-hati supaya kita tidak tersalah tindakan, akhirnya kita menjadi musuh sesama kita, sedangkan inilah antara perancangan-perancangan di akhir zaman yang didatangkan oleh Dajjal dan Tuhan. Jadi saya kira cukup setakat ini tuan-tuan, mudah-mudahan ini memberi manfaat. Tapi sebagai nasihat, saya nasihatkan supaya tentang Isra wal Mi'raj ni tuan-tuan dengarlah daripada mana-mana penceramah yang datang ceramah, tuan-tuan dengarlah, kerana banyak benda yang akan disampaikan, cuma mungkin mereka tak mampu nak sampaikan dalam ruang waktu yang ada. Tapi dengan banyak kita mendengar, insya-Allah banyak bahan yang kita dapat. Dengan bahan yang kita dapat itu, balik kita rujuk dalam kitab-kitab hadis-hadis sahih supaya ini menjadi satu dalil yang kuat untuk kita beramal dalam kehidupan kita selamat dunia selamat akhirat ini, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma faqqihna fid din. Ya Allah, fahamkan kami semua ya Allah dengan agama-Mu, permudahkan bagi kami dalam melaksanakan segala tuntutan agama-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, sesungguhnya kami yakin benar yang disebut oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang dapat mengakhirkan hayatnya dengan kalimah la ilaha illallah dakhala jannah, dikurniakan syurga. Maka kami merayu kepadamu ya Allah pada Sayyidul Ayyam penghulu segala hari ini. Jadikanlah diri kami, kedua ibu bapa kami, ahli keluarga kami, seluruh jamaah yang hadir pada tengah hari ini dengan juga ahli keluarga masing-masing, seluruh umat Islam yang berada di serata dunia. Jadikan kami dan juga mereka di kalangan hamba-Mu wahai Allah, sebagai hamba yang dikurniakan kelancaran lidah dan bibir, agar kami dapat melafazkan kalimat syahadah ketika mana hembusan nafas kami yang terakhir, lalu Kau kurniakan kepada kami nikmat syurga-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.